سيدنا محمد الخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan lagi dihormati Tuan Pengurusi Majlis, Tuan Pengurusi Masjid, Tuan-tuan AJK, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, Tuan-tuan, Puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala dengan keizinannya dan kehendaknya pada tengah hari ini dapat sama-sama kita berada di sebaik-baik tempat. Ahabbul biladi ila Allah paling suka, Allah Ta'ala paling cinta adalah masjid-masjidnya. Dan hari ini kita berada di masjid, Allah Ta'ala pilih kita di penghulu bagi segala hari. Yaumul Jum'ah Sayyidul Ayyam wa Lailatuha Sayyidul Layal. Hari Jumaat itu penghulu bagi segala hari, dan malam Jumaat itu penghulu bagi segala malam. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berada di sebaik-baik hari, di sebaik-baik tempat, di sebaik-baik waktu. Waktu ini adalah waktu yang terbaik, iaitu ada saat dimakbulkan oleh Allah segala doa-doa kita. Maka mintalah apa kita nak minta, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan kabulkan. Maha kayanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, dalam perjalanan tadi saya lihat ramai lagi orang yang belum sampai ke masjid. Bukan di sinilah, tempat-tempat lain juga. Saya minta maaf kerana terlewat. Hari ini hari Jumaat, cuti pula, ramai orang nikah. Sampai ke pukul 12 tadi baru siap nikah, saya terus berduzuk ke sini. Alhamdulillah, Allah bagi sedikit masa, insya-Allah 5-6 minit ini sama-sama kita fikirkan, kita mengambil peluang untuk berada dalam majlis ilmu. Majlis ilmu, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, setiap saat satu bab kita belajar daripada agama Allah, pahalanya seolah-olah setahun ibadat sunat. Setahun ibadat sunat, kita duduk dalam tempat yang terbaik, waktu yang terbaik, saat makbul doa. Dalam masa yang sama kita berada di dalam ganjaran yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, masya-Allah. Ini tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, sedikit ringkas berkenaan dengan tajuk yang kita berikan. Harta pusaka, adakah asbab gembira ataupun merana? Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, kita faham dalam Islam ada satu dipanggil bab, iaitu dipanggil pengurusan harta pusaka. Pengurusan harta pusaka, yang mana sembahyang, zakat, puasa, dah ramai dah ustaz yang bagi kuliah. Saya mengambil tajuk ini sebab ini kepakaran saya, sebab saya salah seorang pemegang lesen untuk pengurusan harta pusaka. Alhamdulillah, dengan izin Allah, saya adalah the number one in Malaysia untuk menguruskan harta pusaka. Alhamdulillah. Jadi saya nak sharekan terpanggil bagaimana, apa perancangan kita. Kita alhamdulillah, saya nak kaitkan dengan amal kebaikan, iaitu di dunia ini kita ada hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan dengan Allah macam ni, kita datang masjid, kita jaga sembahyang fardu, kita jaga sembahyang Jumaat khususnya, dan alhamdulillah kita dapat balik sembahyang Jumaat. Wa hablum minan nas. Hablum minan nas ni adalah hubungan di antara manusia. Yang mana tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, sedikit sahaja saya nak sharekan berkenaan dengan harta. Hari ini Allah Subhanahu Wa Taala alhamdulillah bagi kita sedikit pinjaman harta. Dan harta yang paling mahal, kadang-kadang saya jumpa klien, dia kata, "Ustaz, saya mana ada harta, Ustaz, saya tak ada harta." Adalah sikit harta. Saya tanya satu soalan je. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, sebenarnya kita tak perasan yang kita ada harta yang sangat bernilai, yang mana kita perlu jaga untuk memastikan harta yang bernilai ini kalau dapat diurus dengan baik, dia menyebabkan amal jariah kita dapat pembajangan hingga sampai ke akhirat nanti. Apa dia, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah? Kita ada isteri dan anak-anak. Isteri dan anak-anak ini adalah harta yang paling mahal dalam kehidupan kita. Dan ia merupakan amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi kita isteri, Allah bagi kita anak-anak.
Itu amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana kita kena kawal dia, kita kena didik dia, kita kena bagi direction dekat mereka. Supaya apa? Supaya mereka ini jadi hamba yang sangat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Idza mata banu Adam in qata'a amalu illa min thalathin sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yantafi'u bi aw waladin salihin yad'u lahu. Bila mati anak Adam, 3 perkara akan ditinggalkan. 3 perkara saja akan dibawa: anak yang soleh, ilmu yang manfaat, harta yang disedekahkan. Dan macam mana kita nak pastikan? Hari ini alhamdulillah kejap lagi tabung jalan, dekat belakang ada tabung, dekat tepi ada tabung. Kita isi dalam tabung itu sedikit amal jariah yang kita nak berikan. Tapi bagus ke? Sangat bagus tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah. Kalau ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala dah jemput kita dah tak ada dekat dunia ni, tapi duit tu still boleh dimasukkan dalam tabung-tabung masjid yang selalu kita masukkan setiap Jumaat, walaupun pada saat itu kita telah tiada. Amal jariah kita dapat diteruskan. Hari ni kita faham, kita bagi sedekah selagi mana manfaat itu digunakan. Contohnya kita baru ni dekat surau yang saya nak pergi, yang pergi ceramah kemarin, dia buat menara untuk azan. Orang sedekah unit, wakaf dan sebagainya. Mungkin dekat sini pun ada buat sedekah amal jariah. Selagi mana benda tu ada, amal kita akan dapat. Tetapi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, saya nak bagi satu formula, saya nak bagi satu benda yang mungkin tuan-tuan tak pernah terfikir, iaitu bagaimana selepas aku tak ada pun, selepas ini ada wakaf ke, ada sedekah ke, ada amal kebajikan ke, saya still boleh lagi infak untuk perkara-perkara itu walaupun saya dah tak ada di dunia. Itu dipanggil amal jariah yang berpanjangan, dipanggil super berpanjangan. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, perkara ini akan dapat kalau kita bagi didikan yang betul kepada keluarga kita. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, kita alhamdulillah dapat pergi masjid, alhamdulillah kita dapat beramal baik. Tetapi selepas kita meninggal, selepas kita tiada, adakah kita akan jadi insan yang aman dalam kubur, sedangkan anak kita, isteri kita dalam keadaan pergolakan, dalam keadaan mereka berebut harta, dalam keadaan mereka berkucar kaca, yang Alung tak nak jumpa Angah, yang Angah tak nak jumpa Uda, kalau balik selisih tak boleh selisih, sanggup tinggalkan mak kerana sebab perkara-perkara yang remeh. Dan kadang-kadang perkara tu tak banyak pun. Rumah adalah sebiji dekat Taman Damai Jaya, kan, adalah sebiji kebun 1 ekar dekat kampung, tak mahal mana pun. Tetapi atas sebab hasutan syaitan, atas sebab tidak mengamalkan sunnah, atas sebab tak dapat didikan yang baik, akan datanglah cucukan-cucukan, hasutan-hasutan daripada isteri masing-masing, daripada anak masing-masing. Tak payahlah Alung tu tengok ambil harta, kan, dia tak bagi pun, padahal Alung dah bagi elok dah. Tapi tengok macam tak sama rata tu, kan, bagi dekat kampung, kan, sebulan sekali pun tak dapat, setahun sekali, itu pun dia tak declare. Dia tuan-tuan yang dirahmati Allah, perkara ini akan kita sebagai suami lah, saya bagi tahu, saya alhamdulillah dah 13 tahun uruskan orang menikah, orang kahwin. Sebagai suami, kita kalau dengar isteri cakap dengan dengar adik-beradik cakap, kita dengar yang mana? Kita manusia tuan-tuan, kita sayang isteri kita, of course kita akan dengar isteri dulu daripada adik-beradik. Jadi secara tak langsung sedikit sebanyak benda tu akan ya tak ya juga, termakan hasutan. Nabi Adam AS pun dicampakkan dekat dunia dengan sebab isteri, bukan nak bagi tahu Sayyidina Hawa tak bagus, tak, syaitan yang tak bagus, tapi oleh kerana tidak ada panduan menyebabkan syaitan berpeluang untuk menghasut. Ini tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah. Bahagia tak kita kalau katakan kita dah tak ada, anak-anak kita berpakat secara baik, harta yang kita tinggalkan sebahagian dapat diinfakkan, dapat diwakafkan berterusan setiap Jumaat, setiap bulan, setiap Maulidur Rasul, dapat diberikan amal jariah, anak-anak kita, cucu kita dapat menggunakan harta yang kita tinggalkan tadi untuk mereka buat kebaikan. Apa yang kita agak-agak rasa dekat akhirat nanti? Kita akan menjadi manusia yang paling bahagia dekat sana. Itulah yang dipanggil, adakah harta pusaka itu asbab kegembiraan dan asbab kemeranaan. Jadi insya-Allah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, sedikit insya-Allah saya kita buka pembukaan. Insya-Allah pada episod akan datang kita akan sambung lagi. Boleh insya-Allah ni pun dah waktu zuhur. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, benda yang patutnya sejam saya dapat sampai dalam masa setengah jam. Ni pun kuasa Allah.
Allah yang izinkan. Tapi tuan-tuan boleh bayanglah macam mana saya terbang tadi. Tapi isunya Allah izinkan saya sampai. Allah Ta'ala Maha Berkuasa, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan berkat hari Jumaat yang penuh keberkatan ini, kita ambil sedikit ini, kita fikirkan sama-sama, dan insya-Allah pada episod akan datang kita akan huraikan lebih panjang, insya-Allah. Jadi saya doakan yang terbaik, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima segala amal kita, Allah Ta'ala beri kita pahala yang banyak, dan jangan lupa pada hari Jumaat banyakkan selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.